Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Malaysia bersedia membuka semula siasatan berhubung insiden kehilangan pesawat penerbangan Malaysia MH370. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekiranya terdapat bukti baharu dan kukuh yang memerlukan kes itu dibuka semula, Malaysia pasti berbuat demikian. Be happy to reopen because I don't think it's an issue of a tactical or technical issue. It is an issue of affecting lives of people, and whatever need to be done must be done. Beliau menjelaskannya pada sidang media bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Melbourne sempena lawatan rasmi beliau ke Australia. Pesawat MH370 yang membawa 239 penumpang dan kru hilang daripada radar pada 8 Mac 2014 ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Albanese pula mengakui beliau memahami kesedihan dan kesengsaraan yang dialami ahli keluarga mangsa. Malaysia dan Australia terus meneroka peluang kerjasama dalam pelbagai bidang baharu. Perdana Menteri berkata 3 tonggak utama dikenal pasti merangkumi kemakmuran ekonomi, masyarakat dan teknologi serta pertahanan dan serantau. We again reaffirm our commitment to intensify existing cooperation, including some very specific areas like vaccine ecosystem and also clean energy transition. Now, the issue of higher education debate is, of course, a priority for us because we have benefited immensely from our exposure to the students, to the education system here, and I, for one, personally very, very excited in the interest of many of the universities to expand their programs into Malaysia other than our continued sending students to Australia. Sementara itu, tenaga boleh diperbaharui, teknologi hijau, digital, keselamatan makanan dan pendidikan antara bidang utama yang berpotensi diteroka Malaysia dan Australia. Datuk Seri Anwar berkata, kedua-dua negara komiten untuk kembangkan lagi kerjasama melibatkan perkongsian kemahiran kedua-dua negara. And this is something of dire need in many countries, including Malaysia. And of course, education remains a priority, opportunities to, and also the intention of many Australian institutions and universities set up campuses in Malaysia, which we will strongly encourage. And these are avenues that we can further explore, and it is our duty and commitment to facilitate, in fact, accelerate the process. Pelaksanaan pelepasan banduan secara berlesen PBSL menerusi tahanan di rumah hanya ditentukan selepas proses penelitian dibuat. Ini termasuk mengenal pasti sama ada terdapat keperluan untuk menggubal peruntukan undang-undang atau akta sedia ada. Kerajaan sebelum ini secara prinsip setuju untuk memulakan program itu dalam usaha mengurangkan kesesakan di penjara. Untuk kita melaksanakan, ada atau tidak keperluan kita semak undang-undang, akta, peraturan. Ya, apakah perlu kita buat akta baru misalnya. Semua tu kita akan buat, kami akan semak akta sedia ada. Apakah kita perlu buat pindaan terhadap seksyen yang berkaitan, ataupun kita nak tengok balik peraturan-peraturan penjara tahun 2000. Penghuni penjara yang akan terlibat terdiri daripada individu yang berpenyakit kronik, warga emas, orang kurang upaya dan ibu mengandung. Ketika ini, kira-kira 80,000 banduan ditempatkan di 43 penjara seluruh negara dengan kadar nisbah 244 banduan bagi 100,000 penduduk. Ia melebihi kadar nisbah piawaian antarabangsa iaitu 145 banduan bagi 100,000 penduduk. Kementerian Kerja Raya mencadangkan semua pekerja asing dalam sektor pembinaan diuruskan oleh Pusat Pertukaran Pekerja Binaan Berhad CLEB. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, langkah itu bagi memastikan segala urusan dapat dilaksanakan secara bersepadu oleh satu agensi. Segala urusan daripada
menduga di negara sumber sehinggalah penyediaan tempat tinggal, memastikan pemantauan gaji dan segala kebajikan pekerja diambil kira, maka KSM dan KDN hanya berurusan dengan klub, tidak perlu berurusan dengan ramai pihak-pihak. Menurutnya, Malaysia mempunyai lebih kurang 600,000 pekerja binaan asing melebihi keperluan industri sekitar 500,000 orang. Justeru, pengurusan daripada satu agensi mampu mengawal lambakan pekerja asing dalam negara. Ketika ini, CLAB sebagai sebuah organisasi di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB bertanggungjawab menguruskan pertukaran pekerja asing. Kadar peratusan pinjaman tidak berbayar MPL di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP menurun dari 7% kepada 2%. Menurut Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, penurunan itu menunjukkan tahap kesedaran peminjam di bawah SJPP meningkat. NPL yang ada dalam SJPP dulu masa kita mula tu agak tinggi sikit lah. Masa tu kurang sikit pada 7%. Ya. But now because the scheme has gotten better, orang faham, the credit control has gotten better, dia kurang pada 2%. Yeah, so it has been to a level that it is sampai tahap yang boleh self-sustain. Yeah. Jadi this is I think a good innovation over time and continue to support the development of SME kat Malaysia ni. Beliau memaklumkan tambahan sebanyak 10 bilion ringgit menerusi skim jaminan kredit perumahan SKJP bagi tahun ini bakal dimanfaatkan lebih 40,000 peminjam. Tahun lalu sahaja menerusi SKJP ini telah memanfaatkan lebih 23,000 peminjam dengan jaminan sebanyak 6 bilion ringgit. Beliau berkata demikian pada pelancaran skim jaminan pembiayaan perniagaan dan skim jaminan kredit perumahan belanjawan 2024 di Ibu Negara. Cadangan pengekalan cukai perkhidmatan pada kadar 6% bagi penerbangan domestik akan dibincang dalam mesyuarat Kabinet Jumaat ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, kementeriannya akan berbincang dengan Kementerian Kewangan MOF berhubung isu cukai tersebut. Kenaikan SST memang sudah pun dimulakan. MOF saya akan bincang dengan MOF dalam minggu ni lah, masa Kabinet. Beliau berkata demikian selepas melancarkan tambang tetap Asia sempena Hari Raya Aidilfitri. Pada 1 Mac lalu, cukai perkhidmatan dinaikkan kepada 6% kepada 8% termasuk bagi perkhidmatan logistik dan hotel. Sementara itu, sebanyak 2,239 premis perniagaan diperiksa dan 66 notis telah dikeluarkan dalam op kesan yang bermula 1 Mac lepas. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Salih berkata, operasi bagi memantau kesan kenaikan kadar SST daripada 6 kepada 8%. Kesemua peniaga terlibat perlu memberi maklum balas dalam tempoh 4 hari kepada kementerian. Apabila selepas itu baru kita tengok dan kalau kita rasa memang betul-betul ada kenaikan yang tidak munasabah, kita akan minta lagi 4 hari ya untuk kita dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Kos sampai termasuk kita boleh kira, kita ada punca kuasa untuk mengira dia punya setiap kos nilai itu ya. Malaysia sedang kaji bagi penggunaan semula ubat antiviral Nelvinavir bagi merawat pesakit demam denggi di negara ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kajian dilakukan Institut Penyelidikan Perubahan Malaysia dengan kerjasama Drugs for Neglected Diseases Initiative. Proses kini berada di peringkat ujian klinikal bagi menguji keberkesanan ubat yang sebelum ini telah digunakan dalam vaksin melawan penyakit hepatitis C dan juga ubatan rawatan pesakit AIDS. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, pihaknya yakin antiviral itu boleh digunakan selewat-lewatnya tahun hadapan memandangkan kajian kini di peringkat ketiga daripada 4 peringkat sebelum diluluskan. Proses kajian dilakukan bersama India, Brazil dan Thailand. Beliau berkata demikian pada Majlis Hari Keterlihatan Penyelidikan Denggi 2024 di Institut Kesihatan Negara. Saudara, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.